Salam sejahtera. 5 hari selepas Malaysia memilih, akhirnya penantian rakyat Malaysia ternoktah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan, dinamakan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dan selepas 5 hari, anda masih lagi setia bersama kami di Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Anda bersama saya, Nala Huda. Dan saya, Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak perkara yang perlu kita telusuri. Kita telah tahu siapakah yang bakal menduduki kerusi penting di Putrajaya. Tetapi hala tuju negara masih lagi panjang. Banyak perkara yang perlu diberi fokus. Rakan-rakan setugas kami juga berada di lapangan untuk membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Termasuklah dari pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim di perkarangan Istana Negara dan di beberapa lagi lokasi-lokasi penting yang lain. Naila. Dalam banyak-banyak persoalan yang kita nantikan sejak 5 hari yang lepas ini, saya kira hanya 2 yang terjawab setakat ini. Siapa Perdana Menteri ke-10 Malaysia, dan kedua, apa bentuk kerajaan yang kita bakal saksikan, iaitu sebuah kerajaan perpaduan. Ya. Tetapi banyak lagi yang kita nak fahami, banyak lagi persoalan yang masih belum terjawab. Bagaimana usaha kerajaan untuk menangani pelbagai cabaran selepas ini, dan apa lagi yang kita nak rungkai daripada kenyataan Istana Negara yang dikeluarkan. Kalau anda baru saja ikuti kami di Astro Awani, suka untuk saya kongsikan apa yang dinyatakan dalam kenyataan Istana Negara sebentar tadi, apabila Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat menghadiri dan pengerusikan perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Dan pada sesi perbincangan khas yang berlangsung bermula pada 11 pagi, Sri Paduka Baginda telah berkenan mewassakan kepada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu proses pelantikan Perdana Menteri baharu susulan daripada PRU15 pada 19 November lepas. Perbincangan khas itu juga bertujuan bagi Sri Paduka Baginda mendapatkan pandangan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu untuk membolehkan Baginda membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan negara serta rakyat. Proses tersebut bagi membolehkan Sri Paduka Baginda membuat keputusan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri, selaras dengan perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Setelah memperhalusi titah pandangan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Sri Paduka Baginda memberi perkenan untuk melantik Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen P063 Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, selaras dengan kuasa Baginda yang diperuntukkan di bawah perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Proses seterusnya ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan berlangsung pada jam 5 petang hari ini di Istana Negara. Sri Paduka Baginda mengingatkan kepada semua pihak bahawa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Justru bagaikan biduk lalu, kiambang bertaut ulurkan tangan antara satu dengan yang lain bagi merapatkan semula saf antara semua ahli-ahli Dewan Rakyat demi masa depan negara tercinta. Haris, ini salah satu isi kandungan yang amat penting yang perlu dititik beratkan. Yang menang tak menang semua dan yang kalah tak kalah semua. Dan reconciliation itu pentingnya untuk merapatkan semula saf antara semua ahli-ahli Dewan Rakyat, kerana selepas keputusan PRU itu menyaksikan begitu banyak kejutan demi kejutan, plot twist dan banyak juga bermaafan yang kita saksikan dalam detik-detik akhir ini. Haris. Sudah tentu, Naila, dalam situasi ketika ini kita perlu meneliti banyak perkara. Apabila wujudnya kerajaan perpaduan ini, bagaimana manifesto yang akan dilaksanakan? Apakah bentuk pembaharuan yang bakal kita lihat? Ini satu proses kematangan sebenarnya dalam politik Malaysia, dalam kita menuju ke hadapan, dalam kita mendepani cabaran tahun 2023. Bajet 2023 belum lagi dibentangkan. Banyak lagi perkara-perkara penting yang perlu dijadikan fokus pada ketika ini. Dan sudah tentu kita nak bersama dengan rakan Nur Syazwani yang berada di perkarangan pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Petaling Jaya. Mungkin Syazwani boleh kongsikan bagaimana situasi di sana, apa ceritanya, Syazwani?
Okey, baik. Terima kasih Harith dan juga Naila di Pusat Penyiaran Asia. Ya, betul, saya masih lagi berada di hadapan pejabat Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini sudah pun dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Suka saya nak kongsikan sejurus selepas Istana Negara mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan pelantikan tersebut, laungan reformasi itu mula bergema di pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu visual yang anda saksikan awal tadi sebelum Haris dan juga Naila mulakan program Malaysia Memilih ini, dan antara yang dilihat di pejabat di Bukit Gasing ini adalah Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK adalah Adam Adli, Ahli Parlimen Subang Wong Chen, Pengerusi Biro Antarabangsa PKR Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, dan pastinya perkembangan itu antara perkembangan awal sejurus selepas Istana Negara mengeluarkan kenyataan. Ketika ini kita masih lagi menantikan sekiranya ada perjalanan laluan masuk. Kita difahamkan oleh pegawai Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, kita tahu Istana Negara mengeluarkan kenyataan bahawa pelantikan Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 itu adalah selaras dengan kuasa baginda yang diperuntukkan di bawah perkara 40-2-A dan juga perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, dan proses seterusnya adalah istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan berlangsung pada jam 5 petang hari ini di Istana Negara. Sama ada perjalanannya sebelum 5 petang ataupun selepas 5 petang itu, pegawainya mengesahkan pihaknya akan kemaskini dari semasa ke semasa, tetapi ketika ini major movement masih belum ada lagi kecuali beberapa pimpinan PH yang sudah pun berada di pejabat Anwar Ibrahim ini sejak awal pagi tadi 8 pagi, kemudian jam 10 pagi, dan pada masa sama juga okey, kalau saya boleh kongsikan setakat 8 pagi tadi mungkin pihak media hanyalah beberapa, tetapi sejurus selepas angin bertiup dengan kencang susulan dengan penamaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10, kita boleh lihat di hadapan pejabat Datuk Seri Anwar kini dibanjiri puluhan, malah saya kira boleh kata ratusan pihak media juga sudah pun berada di sini untuk terus membawakan perkembangannya kepada anda. Jadual perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk hari ini masih belum dapat dipastikan, tapi apa yang pasti adalah kami Astro Awani akan terus berada di sini untuk bawakan perkembangannya. Ini lagi saya kira kenderaan yang terus memasuki pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, saya kira itu antara perkembangan awal yang dapat saya kongsikan kepada Harith dan juga Naila. Baik, terima kasih Syazwani langsung dari perkarangan pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan katanya ratusan petugas media berkumpul, tetapi bukan sahaja di pejabat Anwar Ibrahim, kami juga akan bersama dengan rakan-rakan setugas di beberapa lokasi lain, antaranya di Istana Negara dan juga di bangunan WTC UMNO. Sejak pagi tadi mereka berkampung untuk mendapatkan apa penyelesaian daripada rundingan yang kita saksikan sejak beberapa hari lepas, yang masih menjadi tumpuan kita ketika ini kerana kita perlu fahami proses yang membawa kita kepada jawapan yang kita nantikan hari ini. Kita nak melihat ke belakang beberapa hari yang lepas, proses yang dilalui dan juga bergerak ke hadapan. Apa proses seterusnya, apa bentuk kerajaan, formula yang akan membentuk kerajaan seterusnya, itu yang kita akan bincangkan bersama dengan dua tetamu kita pada jam ini, Harith. Ya, Naila, bersama kami di studio pada ketika ini Profesor Madya Dr. Zulkarnain Abdul Rahman yang merupakan Ketua Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UMCDAL. Doktor, terima kasih sekali lagi hadir ke Astro Awani. Terima kasih atas undangan. Momen yang cukup penting pada ketika ini untuk kita, kerana ini merupakan satu proses ataupun memahat sejarah yang baru di Malaysia, pembentukan kerajaan yang baru di Malaysia. Kita akan berbincang selepas ini, tetapi saya nak perkenalkan seorang lagi tamu kita menerusi Google Meet pada ketika ini, Fahri Azad yang merupakan Pengarah Pusat Perlembagaan dan Hak Asasi Manusia Malaysia, MCCHR. Fahri, terima kasih juga sudi bersama dengan Astro Awani pada ketika ini. Saya nak, sebelum kita ke Fahri, saya nak bersama dengan Dr. Zulkarnain terlebih dahulu. Istana meletakkan satu, boleh dikatakan, satu penanda aras yang baru. Tatkala Malaysia, kalau kita lihat, tidak mempunyai parti yang dapat simple majority dalam pembentukan kerajaan.
A tak nak kerjasama dengan B, B tak nak kerjasama dengan C, dan kemudian begitu dinamik politik Malaysia ini. Hari ini kita nampak saling bermaaf-maafan, bersetuju untuk membentukkan kerajaan secara perpaduan dan sebagainya. Bagaimana kita memahami pembangunan negara itu melebihi ideologi politik, kerana akhirnya keutamaan diletakkan kepada pembangunan negara. Penubuhan kerajaan itu penting daripada saya berundur sanggup jadi kerajaan, jadi pembangkang, sedangkan kita kena ada kerajaan dahulu sebelum meletakkan diri sebagai pembangkang itu. Doktor. Terima kasih Haris untuk soalan itu. Pertama sekali, alhamdulillah, satu kegembiraan dan satu kelegaan kepada pengundi-pengundi di Malaysia yang telah membuang undi pada 19 November yang lepas, dan pada hari Sabtu lepas, dan pada hari ini hari yang cukup bersejarah sebagaimana Haris sebutkan tadi, ya. Satu hari yang cukup bermakna bagi warga negara Malaysia kerana mulai hari ini kita ada Perdana Menteri Malaysia, ya. Dan untuk pihak istana yang di-Pertuan Agong memberikan satu perkenan untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, dilakukan mengikut peruntukan dalam perlembagaan persekutuan itu, ya. Dan seterusnya apa yang patut dilakukan ialah, kalau kita lihat daripada surat yang dikeluarkan oleh pihak istana, ialah istilah yang digunakan di situ ialah solidarity, ya. Jadi maksudnya di sini sama ada pengundi ataupun pemimpin-pemimpin politik di seluruh negara kita di Malaysia ini perlu mengambil satu sikap menerima, dan ini satu perkara yang baru di Malaysia yang tidak pernah terjadi sebelum ini, ya. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, pemimpin politik, pengundi perlu ada kematangan dan mengutamakan negara Malaysia. So Malaysia kita ini merupakan satu yang perlu kita banggakan dan ada hala tujunya, dan kita ialah tuan kepada negara ini, dan kita patut ada tanggungjawab untuk terus move forward, ya, bergerak ke hadapan, dan itu kesemuanya menuntut keterbukaan, kematangan untuk memberikan kestabilan dan keharmonian, kebaikan kepada negara kita, negara Malaysia. Okey. Sebelum kita nak bergerak ke hadapan berbincang tentang bentuk kerajaan yang kita bakal saksikan, saya nak bersama dengan lagi seorang panelis kita, Fahri Azad, untuk kita fahami dari sudut undang-undang juga. Kita nak menyaksikan proses sepanjang 5 hari yang lepas. Rundingan, tawar-menawar, dialog diadakan antara pemimpin-pemimpin parti, SD, akuan bersumpah ditandatangani, majlis raja-raja diadakan. Begitu banyak proses yang diadakan sepanjang 5 hari lepas untuk kita menyaksikan Perdana Menteri mempunyai majoriti yang mencukupi. Akhirnya soalan itu terjawab, tetapi ini satu proses baharu buat Malaysia apabila kita berdepan dengan pertama kalinya hang parlimen, dan banyak saya kira trials and errors mungkin yang kita saksikan. Bagi Fahri, bagaimana Fahri melihat proses yang kita lalui ini? Apa pengajaran utama yang kita boleh ambil bergerak ke hadapan sekiranya kita berdepan sekali lagi dengan situasi hang parlimen? Dalam pendapat saya rasa benda yang paling penting dalam bila kita mempertimbangkan keadaan dan juga undang-undang adalah untuk membaca dan memahami undang-undang dan mungkin kes-kes yang berkait dengan undang-undang tersebut. Ini adalah kerana ini pandangan peribadi saya lah. Saya rasa saya kurang yakin dengan proses yang telah berlaku. Kerana bawah Perlembagaan Persekutuan, betul, itu memang keputusan agung dan keputusannya sendiri. Dan oleh itu, saya nak cakap satu, saya tak tahu kalau betul untuk membuat satu perjumpaan khas untuk mendapat pandangan raja-raja yang lain. Saya kata ini bukan dari segi politik tapi dari segi perundangan, sebab satu, kalau kita tengok artikel 42, memang betul Perlembagaan Persekutuan kata the Yang di-Pertuan Agong may act in his discretion in the performance of the following functions, that is to say A, the appointment of a Prime Minister. Betul juga yang di-Pertuan Agong juga pun boleh memanggil untuk satu mesyuarat raja-raja, dan ini terkandung di dalam artikel 42C. C mengatakan the requisition of a meeting of the Conference of Rulers concerned solely with the privileges, position, honours and dignities of their Royal Highnesses
and any action at such a meeting. Oleh itu, memang boleh panggil mesyuarat, tetapi mesyuarat itu terhad kepada isu-isu privilege, kedudukan dan dignities raja-raja. Ya. So bagi saya tak ada nampaknya peruntukan yang kata Agong patut boleh memanggil satu mesyuarat khas. Itu satu. Yang nombor dua tu pandangan saya, saya rasa bukan untuk Agong untuk buat kerja macam tanya semua orang ni sama ada siapa yang mereka memilih. Ya. Mungkin prosesnya mungkin lebih licin kalau mereka ambil pandangan yang kata coalition yang paling tinggi patut dijemput untuk membuat kerajaan. Saya rasa kalau dibuat dalam cara ini akan memberi peluang kepada coalition yang terbesar sekali untuk kemudian menjemput dan membentukkan kerajaan. Dan kalau mereka tu tak boleh buat, okeylah, coalition yang kedua tertinggi akan ambil alih untuk peluang membentukkan kerajaan. Ya. Alright. Okay, Tapi itu pandangan saya lah. Ya. Saya kena baik. Okey. Apa kita fahami itu dari sudut undang-undang dan tentunya kita nak melihat juga flexibility di sini untuk kita melihat proses yang kita lalui kerana ini satu pengalaman pertama buat Malaysia dalam kita berdepan dengan hang parlimen. Tapi pada masa yang sama saya juga nak alihkan tumpuan anda kepada satu kenyataan yang dikongsikan oleh Rafizi Ramli. Penting juga untuk kita bercakap tentang soal reconciliation ini yang berlaku di setiap lapisan. Kita melihat pada jam-jam sebelum ini antara pemimpin-pemimpin, tetapi pada masa yang sama kita juga nak melihat reconciliation ini dalam kalangan pengundi, dalam kalangan rakyat bagaimana. Ingin saya kongsikan kenyataan penubuhan Kerajaan Perpaduan sebagai menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi pihak keadilan dan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Beliau menyembah takzim kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah bertitah memperkenan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang akan mengetuai sebuah kerajaan perpaduan. Seperti mana Keadilan dan PH tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan sepanjang usaha membentuk kerajaan perpaduan berlangsung sejak keputusan PRU 15 dimuktamadkan. Beliau menyeru supaya semua rakyat Malaysia terutamanya penyokong dan anggota Keadilan, PH dan rakan-rakan politik menghormati keperluan mendesak untuk meredakan keadaan. Oleh itu, beliau menasihatkan supaya pertama, tidak ada sebarang perhimpunan oleh mana-mana pihak untuk mengelakkan risiko provokasi. Kedua, berhati-hati dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh politik. Ketiga, berhati-hati dengan sebarang kandungan di media sosial atau pesanan ringkas yang boleh menimbulkan kerisauan atau dijadikan alasan untuk provokasi. Kita semua perlu bergerak ke hadapan dan belajar bekerjasama untuk membina kembali Malaysia demi masa depan dan kemakmuran setiap rakyat dari semua kumpulan, kaum, negeri dan latar belakang. Ya, Naila, sudah tentu bercakap berkenaan dengan bergerak ke hadapan, move forward. Kalau kita nampak sebelum ini, nak kembali bersama dengan Dr. Zul, kalau sebelum ini kita nampak Perikatan Nasional boleh dikatakan tidak mahu membentuk ataupun menyatakan secara jelas bahawa tidak bersetuju. Tetapi mesyuarat hari ini menerusi kenyataan yang media yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional secara jelas, mesyuarat khas Majlis Tertinggi Perikatan Nasional menyatakan mesyuarat bersetuju untuk mempertimbangkan cadangan penubuhan Kerajaan Perpaduan yang melibatkan perbincangan dengan parti-parti yang sehaluan demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Itu kata kuncinya. Kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara, seperti kita katakan, move forward. Dalam kita memastikan bahawa pentadbiran di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terus terpelihara, dapat diteruskan dengan baik bersama dengan anggota-anggota kabinetnya, apakah bentuk kerjasama yang boleh kita fahami? Adakah kita bakal lihat CSA kembali? Kalau kita lihat pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri menjalinkan kerjasama CSA bersama dengan pembangkang pada ketika itu dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah konsep yang sama mungkin akan kita lihat pada kali ini di bawah unity government Kerajaan Perpaduan ini, Dr. Zul? Terima kasih untuk soalan itu. Secara keseluruhannya, saya yakin dan percaya pemimpin-pemimpin politik termasuklah daripada pihak Barisan Nasional sendiri telah mempertimbangkan banyak perkara sebelum mereka memberikan persetujuan yang terakhir malam tadi untuk sebelum mesyuarat Majlis Raja diadakan. Jadi dalam konteks ini saya berpendapat bahawa pemimpin-pemimpin
telah ada satu permuafakatan perkara-perkara yang mereka boleh lakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh mereka lakukan setelah terbentuknya kerajaan mulai pada hari ini nanti, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah pada jam 5 petang pada hari ini, ya. Jadi secara keseluruhannya saya yakin dan percaya satu tugas yang mencabar bagi Perdana Menteri Malaysia, saya ulang, ya, itu ialah yang dimahukan oleh Yang di-Pertuan Agong, ya, Perdana Menteri Malaysia, yang boleh membawa Malaysia ke arah yang lebih stabil dan lebih harmoni dalam tempoh 5 tahun akan datang ini. Ya. Okey, pada masa yang sama kita ingin membincangkan juga mengenai dengan kerajaan perpaduan yang kita sudah pun tahu ternyata dalam kenyataan Istana Negara, tetapi apa bentuknya kerajaan perpaduan ini, siapa yang akan terdiri daripada kerajaan ini, kita masih tidak tahu. Oleh itu kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kita untuk kita mengetahui dan mendapat reaksi daripada ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin parti yang lain. Pada masa yang sama ingin juga saya kongsikan satu kenyataan yang dikongsikan pada belah pagi tadi apabila Perikatan Nasional mengeluarkan kenyataan menyatakan persetujuannya untuk mempertimbangkan cadangan penubuhan kerajaan perpaduan ini. Perkongsiannya, artikelnya ada di astroawani.com. Mesyuarat khas Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN bersetuju untuk mempertimbangkan cadangan penubuhan kerajaan perpaduan yang melibatkan perbincangan dengan parti-parti yang sehaluan demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Perkara itu disahkan Setiausaha Agongnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu kenyataan pada Khamis mengenai dengan pembentukan kerajaan perpaduan. Persetujuan untuk mempertimbangkan cadangan ini selepas pada Selasa kita menyaksikan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bersetuju dengan idea yang telah pun dikemukakan oleh Yang di-Pertuan Agong, sama ada Perikatan Nasional ingin bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk sebuah kerajaan itu. Ketika berlaku banyak ketidaktentuan, ada yang kata tak nak kerjasama, ada yang nak bekerjasama, dan ketika itu berlakulah kemelut ataupun deadlock ketika kita tidak menyaksikan mana-mana calon yang mempunyai majoriti ketika itu. Ya, sudah tentu kita nak melihat bagaimana respon ataupun reaksi di peringkat Perikatan Nasional selepas kenyataan media dikeluarkan oleh Istana Negara. Kita nak bersama dengan Hilmi Malik yang difahamkan ketika ini berada di perkarangan ataupun di hadapan kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hilmi. Baik, Harits dan juga Naila, terima kasih. Sememangnya kita pengamal media masih lagi berada di sekitar perkarangan rumah pengerusi PN iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang pastinya juga untuk kita melihat apa mungkin perkembangan yang dapat kami bawakan pada hari ini. Dan berdasarkan pemerhatian saya sebentar tadi, apa yang kita dapat lihat sememangnya ada berlaku pergerakan kenderaan keluar masuk, namun kita tidak dapat sahkan lagi sama ada individu penting yang berada di dalam kenderaan itu. Dan juga sebentar tadi juga ada juga lagi kita lihat beberapa kenderaan yang kelihatan masuk di perkarangan rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan apapun kita ingin melihat yang pastinya mungkin akan ada sidang media ataupun mungkin ada lagi sebarang kenyataan yang akan dikeluarkan. Kalau kita lihat tadi di mana seperti yang Harits dan juga Naila katakan tadi, kita dapat melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PN di mana iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengatakan PN sendiri telah pun bersetuju untuk ataupun mempertimbangkan ingin bekerjasama untuk membentuk kerajaan perpaduan. Dan yang pastinya kita buat masa ini masih lagi menunggu sekiranya ada sebarang respon lagi yang akan dikeluarkan. Sebentar lagi kalau anda dapat lihat juga, saya nak pen juga. Sememangnya pergerakan keluar masuk sememang kat sini memang kita boleh kata agak aktif buat masa ini. Dan saya juga terpaksa berganjak sikit ke kawasan yang lain sebab ada kenderaan yang keluar masuk, dan ini juga laluan utama keluar masuk agak sibuk sebenarnya. Ini merupakan laluan masuk ke kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan seperti yang dapat kita ketahui juga tadi, di mana kenyataan Istana Negara juga telah mengesahkan bahawa pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah sah untuk diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan pastinya kita juga mahukan apa mungkin respon daripada pihak PN sendiri, khususnya mungkin kita ingin menantikan pengerusinya sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan bercakap dengan PN ini, pastinya kita ingin melihat juga apa mungkin respon balas
berdasarkan keputusan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Istana Negara, dan yang pastinya juga kita ingin melihat apa selepas ini, apa mungkin percaturan PN juga bersama-sama dengan PH. Kalau kita lihat sebelum ini PN menegaskan untuk tidak bekerjasama dengan Pakatan Harapan, dan bagaimanapun hari ini kenyataan yang dikeluarkan di mana mereka berpertimbangkan untuk mengadakan satu bentuk kerjasama untuk membentuk kerajaan perpaduan ini. Dan buat masa ini, kalau anda dapat lihat juga, kalau cameraman saya dapat pan sedikit, petugas media sememangnya sentiasa bersedia di kawasan kemah yang telah pun disediakan, dan mereka juga masih menantikan mungkin sebarang respon balas daripada PN buat masa ini. Yang pastinya pengamal media akan terus berkampung di beberapa lokasi penting, dan saya kira hari ini juga di kediaman Perdana Menteri yang baru saja diumumkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti menjadi tumpuan pengamal media di sana untuk membawakan sebarang pergerakan ataupun perkembangan terkini. Dan pastinya petang ini juga proses untuk mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri akan berlangsung saya kira sekitar jam 5 petang ini seperti yang diumumkan oleh pihak Istana Negara, dan sebarang perkembangan langsung di kediaman rasmi Tan Sri Muhyiddin Yassin akan cuba saya bawakan selepas ini. Jika terdapat lagi sebarang pergerakan lain ataupun sebarang kenyataan yang akan dikeluarkan daripada pihak Perikatan Nasional. Harith, Naila. Okey, terima kasih Hilmi langsung dari luar kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada apa-apa sebarang pergerakan, Hilmi akan kongsikan bersama kami dari semasa ke semasa. Itu ceritanya di peringkat Perikatan Nasional. Belum ada lagi sebarang reaksi kali terakhir yang kita dengar daripada kenyataan yang saya kongsikan tadi, persetujuan untuk mempertimbangkan cadangan membentuk kerajaan perpaduan itu sebelum Istana Negara mengeluarkan kenyataan yang sudah pun mengesahkan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Dalam masa yang sama, dalam kita bercakap tentang perjalanan ke hadapan seperti yang dititahkan Yang di-Pertuan Agong, walaupun tiada penentuan jawapan ketika itu, baginda menitahkan kita perlu move on. Dan sekarang ini jawapan itu sudah ada. Tapi apa yang boleh kita jangkakan bergerak ke hadapan? Saya kira dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baharu, kita boleh mendapat bayangan sedikit apa bentuk polisi dasar yang akan diangkat oleh kerajaan bawah pimpinannya. Kalau kita nak rujuk semula, apa antara tawaran oleh Pakatan Harapan sebelum ini satu laporan yang pernah kami bawakan oleh Rakan Tugas Rahimah Abdullah menceritakan tentang tawaran-tawaran manifesto Pakatan Harapan sebelum ini jika menang PRU 15. Kalau kita lihat antara keutamaannya melihat kepada pertumbuhan ekonomi, memulihkan keyakinan umum menerusi pentadbiran beramanah, menyediakan negara untuk mendepani pelbagai cabaran masa depan. Kalau kita lihat senarainya 10 keutamaan: tangani isu kos sara hidup, perangi rasuah, kukuhkan institusi demokrasi, perkasa peluang ekonomi belia, selamatkan generasi tercicir dalam pendidikan, bina ketahanan bencana, tangani isu doktor kontrak, hapuskan isu ketaksamaan gender, sosioekonomi wanita, perkasa wilayah Sabah dan Sarawak, tingkatkan daya saing setiap rakyat Malaysia dan untuk pelihara khazanah alam demi anak cucu kita. Dr. Zul, kalau kita nak rujuk semula kepada tawaran Pakatan Harapan ini, boleh kita dapatkan bayangan sedikit apa yang akan diangkat kerajaan selepas ini? Bagi Dr. Zul, apa antara 10 keutamaan ini? Banyak sebenarnya, tetapi yang paling-paling utama, prioriti sekarang ini melihat kepada krisis ekonomi global dan banyak lagi krisis yang perlu kita atasi sekarang ini. Apa yang patut jadi keutamaan kerajaan selepas ini? Satu tugas utama apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri mulai pada hari ini ialah pemulihan ekonomi. Dan itu merupakan satu perkara yang sangat besar dan keutamaan yang paling perlu diberikan perhatian untuk kabinet yang bakal dibentuk nanti, ya. Sebab kita berhadapan misalnya hal yang berkaitan dengan inflasi, kita berhadapan hal yang berkaitan dengan sara hidup, kita juga berhadapan dengan kadar pertukaran mata wang asing yang kita lihat semakin membimbangkan, ya. Jadi pada saya secara keseluruhannya tugas Perdana Menteri dan juga kabinet selepas ini memberikan fokus kepada pemulihan ekonomi, menangani inflasi, menangani kos sara hidup yang begitu tinggi, dan perkara-perkara yang saya fikir ini semua boleh menjadi satu titik persamaan dalam komponen-komponen parti yang membentuk kerajaan perpaduan yang bakal dibentuk dalam tempoh terdekat ini, ya. Jadi sekali lagi keseluruhannya ialah keutamaannya ialah pemulihan ekonomi dan
kos sara hidup. Itu sangat-sangat diperlukan kerana ada hubung kaitnya dengan apa yang berlaku dalam konteks kita mengalami COVID sebelum ini. Okey. Saya nak bersama dengan Fahri semula. Fahri, kalau kita mengambil apa yang dinyatakan ataupun dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara itu, kita telah tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah dijadualkan pada jam 5 petang ini di Istana Negara. Moving forward, menuju ke hadapan, kita nampak kita bakal menyaksikan kerajaan perpaduan. Kita telah melihat bagaimana pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bekerjasama dengan pembangkang pada ketika itu mengadakan CSA dan banyak perkara dapat berjaya dilunaskan di peringkat parlimen. Kalau kita lihat seperti pindaan kepada perlembagaan, kita lihat banyak-banyak akta lompat parti, banyak perkara-perkara yang telah pun berjaya diselesaikan menerusi kerjasama secara bersama di antara kerajaan dan juga pembangkang. Dalam konteks unity government ini, untuk memastikan kelangsungan perjalanan pentadbiran pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, adakah masih lagi perlu untuk kita mengadakan sebagai contoh CSA ataupun sebenarnya perjanjian ataupun apa yang dinyatakan oleh Istana Negara ini sudah cukup untuk mengukuhkan perjalanan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk satu tempoh jangka masa dalam penggal ini? Fahri. Itu perkara yang kita semua nak harap lah. Kita nak harapkan satu kerajaan yang akan mantap sehingga temanya. Dan ini sebenarnya berpunca kepada integriti politician kita. Ya. So apa yang perjanjian dengan Ismail Sabri dulu menunjukkan ialah bahawa wujudnya ada kemungkinan dan sekarang adanya juga peluang untuk kedua-dua pihak menukar cara budaya mereka buat undang-undang. Ya, mereka harus lebih konsultatif, ya, mendapatkan pandangan daripada bukan saja politik opposition saja tapi rakyat juga, ya. So ini merupakan satu peluang untuk berterusan dengan budaya politik yang baru, ya. So saya juga harap kata-kata bila nak katakan kesejahteraan dan kepentingan dan kestabilan rakyat itu bukan untuk lepas tu mengkayakan diri sendiri, ya. So sekarang saya memang harap mereka menumpukan fokus kepada keperluan masyarakat. Sebab naratif-naratif politik ni adalah berkenaan dengan siapa jadi PM. Tapi saya tak dengar cukup tentang siapa jaga rakyat. Siapa nak ambil kira kepentingan mereka dan buat polisi yang betul-betul membantu mereka terutamanya dalam masa dan keadaan ini yang sangat tak tentu. So, ya, itu pandangan saya. Okey, terima kasih Fahri. Dr. Zul, bagaimana melihat kepada keperluan rakyat itu yang menjadi keutamaan kerana 5 hari kita dah dedicate our time untuk cari siapa Perdana Menteri ke-10, tapi sekarang ni saya kira kita dah boleh tarik perhatian itu kembali kepada apa yang paling memerlukan perhatian, iaitu rakyat, keperluan rakyat itu. Kerana rakyat sudah memilih, wakil rakyat diberikan masa, cukup banyak masa, saya kira 5 hari untuk mencari siapa yang layak dapat majoriti keyakinan di Dewan Rakyat itu. Saya kira inilah masanya untuk terus bergerak, terus bekerja, berkhidmat untuk rakyat. Melihat kepada keutamaan tadi, fokus kepada ekonomi itu satu, tetapi bagaimana untuk proses reconciliation itu? Kerana kita menyaksikan sentimen yang agak, bukan saya nak katakan ekstrim, tapi menakutkan juga apabila kita lihat ketaksuban politik itu kembali memuncak, dan itu satu pengajaran yang kita nak ambil bergerak ke hadapan. Ketaksuban politik bukan sahaja dalam kalangan pemimpin yang bergaduh akhirnya berkawan, dan juga bagi pengundi, bagi rakyat bagaimana untuk kita move on, move forward. Kita lihat pemimpin-pemimpin politik itu mereka juga boleh berkawan, rakyat pula, masyarakat bagaimana? Baik, pengundi telah membuat pilihan dan kini tiba masanya wakil-wakil yang telah dipilih oleh pengundi itu untuk menjadi wakil dan melaksanakan apa yang diperlukan oleh masyarakat.
Dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan tadi ialah pemulihan ekonomi dan sara hidup. Bagi pihak pengundi juga dan juga pada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya, apa yang perlu mereka lakukan juga ialah untuk menerima satu perkara baru dalam sejarah Malaysia ini, sebab kali pertama berlaku dalam sejarah Malaysia, ya. Dan sebagaimana yang saya sebutkan pada peringkat awal tadi, keterbukaan, kematangan, ya, untuk menerima apa benda ni, satu cabaran yang ada, dan yang kedua ialah bagaimana nanti untuk menerima apa benda ni, janji-janji politik yang telah ditaburkan ketika tempoh kempen pilihan raya 2 minggu yang lepas, ya. Jadi dalam hal ini maksudnya sekali lagi sama ada pemimpin politik maupun pengundi dan juga masyarakat Malaysia itu secara keseluruhannya, secara umumnya perlu ada sikap solidariti, perlu ada sikap apa benda ni, menerima, dan perlu ada sikap keterbukaan, kerana ini semua asas penting untuk kita bergerak ke hadapan untuk negara kita yang lebih stabil dan makmur. Okey. Dr. Zul, macam mana kita nak melihat dari segi kerangka kabinet itu? Kerana kita tidak pernah membentuk satu sebelum ini, walaupun CSA terjalin, tetapi kita nampak jelas blok kerajaan, blok pembangkang di Dewan Rakyat itu. Tetapi pada ketika ini, apabila kita menyebut unity government, dalam gambaran kepala saya melihat bahawa tiada lagi blok kerajaan, tiada lagi blok government. Sama-sama kesemua buat masa ini 221 ahli parlimen. Kita menantikan hari ini penamaan calon di Padang Serai, tapi mengharapkan 222 nanti kelak ahli parlimen ini bergerak secara bersama dalam pembentukan dasar sebagai contoh, dalam jawatan kuasa khas parlimen sebagai contoh. Menuju ke hadapan ini, kerangka kabinet, anggota kabinet yang bakal kita lihat dan juga pembentukan dasar untuk Malaysia pada masa akan datang ini, Dr. Zul. Ini cabaran utama untuk Perdana Menteri yang bakal dilantik pada hari ini, ya. Bukan satu perkara mudah untuk melaksanakan pemulihan ekonomi dan juga perkara-perkara yang dijanjikan dalam pilihan raya itu, ya. Cuma pada saya, apa yang berlaku nanti, apa yang juga saya fikirkan bersama di luar tadi ialah dalam tempoh terdekat kita juga akan ada pilihan raya di Batang Serai dan kita juga ada pilihan raya di Tioman nanti. So bagaimanakah apakah bentuk kempen yang akan berlaku apabila kesemua yang bersaing dalam apa benda ni pilihan raya sebelum ini kini telah menjadi membentuk kerajaan perpaduan itu. Dan saya melihat apa yang akan berlaku nanti ialah kesemua parti-parti politik ini akan menjalin satu kerjasama strategik, satu kerjasama untuk mengutamakan dan memenuhi apa yang dimahukan oleh pengundi, apa yang dimahukan oleh warga negara Malaysia. Jadi parti tetap parti, PH tetap kekal PH, BN tetap kekal PN, ya. GRS, GPS sama juga. Tetapi apa yang akan berlaku nanti kita boleh menjangkakan tentang kerjasama strategik, pengumpulan apa benda ni dasar-dasar tertentu, termasuklah seperti Ashraf juga sebutkan tadi berkaitan dengan bajet yang sangat memerlukan komitmen semua pihak, terutamanya dalam konteks kerajaan perpaduan yang kali pertama kita akan apa benda ni dilaksanakan dalam konteks negara Malaysia. Jadi kerjasama strategik penting untuk kesemua pemimpin-pemimpin, ya, untuk merangka apa yang dicadang dan memenuhi apa yang dimahukan oleh pengundi. Ya, kerjasama strategik itu saya kira apa yang dimahukan, diharapkan semua pihak. Tetapi bagaimana untuk kita bayangkan sesuatu yang agak tangible, yang solid untuk kita bayangkan apa yang boleh menyatukan pemimpin ini? Kerana kita melihat kalau dalam rundingan tawar-menawar dialog yang diadakan antara pemimpin-pemimpin parti dalam 5 hari yang lepas ini, ada yang menyatakan ideologi, fahaman yang berbeza. Mereka mahukan nilai-nilai yang berbeza. Tapi kita juga tahu perbincangan itu diadakan secara tertutup, behind closed doors. Kita tak tahu juga apa yang ditawarkan itu. Itu satu masalah lah. Tapi kalau kita nak andaikan perbincangan itu berasaskan ideologi parti yang berbeza, bagaimana? Apa yang patut mendasari kerjasama mereka dalam kerajaan perpaduan ini? Utamakan apa yang rakyat mahukan.
utamakan apa yang pengundi mahukan. Saya yakin dan percaya dan kita juga sedar pemimpin-pemimpin politik ini, parti-parti politik ini mempunyai aliran pemikiran masing-masing. Ada ideologi masing-masing, ya. Ada manifesto masing-masing, ya. Tetapi dalam konteks kerajaan perpaduan yang dinasihatkan dan bakal dibentuk dalam tempoh terdekat ini, utamakan apa yang rakyat mahukan, apa yang pengundi mahukan. Jadi kalau kita bercakap tentang satu pendidikan yang sistem pendidikan yang berkualiti, kita bercakap hal yang berkaitan menangani inflasi, kita bercakap hal yang berkaitan menangani sara hidup, ya, hal berkaitan dengan pengangguran, ya. Pada saya keseluruhan ini satu lagi perkara yang berkaitan dengan integriti dan juga anti rasuah, ya. Jadi perkara-perkara yang begini saya fikir kesemua yang berada dalam konteks kabinet yang bakal dibentuk di sini bersetuju, kerana itulah yang dimahukan oleh pengundi ketika mereka mengundi. Jadi hal yang berkaitan dengan pemikiran politik, aliran politik, ideologi itu dalam konteks ini, ya, perlu diketepikan, dan yang penting di sini ialah melaksanakan dan memberikan keutamaan, dan itulah sebenarnya hasrat yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan persekutuan yang inklusif, yang mewakili semua wilayah Sabah dan Sarawak, dan mengutamakan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat Malaysia. Okey. Sudah tentu pada waktu ini juga penting untuk kita telitikan seperti Dr. Zul katakan, keperluan, kehendak rakyat itu, dan pada masa sama saya percaya dalam situasi ketika ini tidak akan ada lagi isu-isu melibatkan saya nak tarik diri, saya tak nak lagi menyokong. Kerana apabila kita menyebut kerajaan perpaduan ini, ianya adalah secara kolektif. Pembentukan kerajaan itu adalah secara kolektif, secara bersama. Tidak lagi orang A ancam dekat B, saya nak tarik diri, saya nak itu nanti. Kerana bagaimana kita nak memahami, Dr. Zul, apabila kalau kita melihat sebelum ini, kalau kita mengambil iktibar sebelum ini, banyak perbincangan berkenaan dengan proses tawar-menawar itu adalah okey, parti hang dapat 3-4 kursi, parti ni dapat 4 ni. Kita menjanjikan seat kerusi di peringkat keanggotaan kabinet itu. Tetapi pada ketika ini kita lebih bercakap soal dasar. Kita meletakkan dasar itu sebagai keutamaan dalam kita, sebelum kita nak nego, nak letak siapa kerusi mana, kerusi kabinet mana. Dr. Zul. Ya. Dalam hal ini, untuk pelantikan kabinet nanti, amalan sebelum ini ialah berdasarkan kepada kota ataupun persentage mengikut parti-parti, ya. Dan itu dalam konteks kerajaan perpaduan pada hari ini, saya fikir boleh disesuaikan dan diseimbangkan. Dalam erti kata, kita memberikan perhatian kepada bakal-bakal menteri nanti yang dilantik, yang ada merit, yang ada pengalaman, yang ada pengetahuan, ya, hal-hal untuk mengendalikan hal yang berkaitan dengan kesihatan, hal yang berkaitan dengan pendidikan, ya, hal yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa, dasar luar Malaysia, ya. Jadi dalam hal ini saya fikir kalau memberikan keutamaan kepada apa yang dimahukan oleh pengundi itu, kota pelantikan menteri berdasarkan kepada parti, berdasarkan kepada peratusan kemenangan itu, ya, perlu diletakkan ke tepi. Sukar, susah, tetapi kalau itu boleh dilakukan, itu boleh menjamin dan boleh memberikan satu peluang untuk tempoh 5 tahun akan datang untuk melaksanakan pelantikan-pelantikan yang berdasarkan pada bakat, yang berdasarkan pada pengetahuan, yang berdasarkan kepada jaringan networking yang ada, ya. Yang pentingnya ialah memenuhi apa yang diperlukan, apa yang dicita-citakan oleh pengundi untuk 5 tahun akan datang. Okey, sudah tentu seperti yang dimaklumkan oleh Istana Negara, yang menang tak menang semua, yang kalah pun tak kalah semua. Titah itu saya pernah dengarkan yang disampaikan ataupun dititahkan oleh Sultan Nazrin Muhyiddin Shah sewaktu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengangkat sumpah peralihan kerajaan ketika itu, krisis di negeri Perak juga. Kita nampak satu perkara yang penting untuk difahami bukan sahaja dalam kalangan pemimpin, tetapi dalam kalangan rakyat itu. Kerana
saya rasa inilah masanya untuk rakyat lihat bahawa sedangkan bergaduh ni antara parti A, parti B, tak sokong itu, tak sokong ini, akhirnya boleh bekerjasama dalam pembentukan sebuah kerajaan. Okey, selepas ini banyak lagi kita nak bincangkan melihat kepada menjelang istiadat mengangkat sumpah yang dijadualkan pada sebelah petang ini. Kita nak berhenti rehat seketika sahaja. Kita akan bersambung perbincangan selepas ini. Terima kasih masih setia bersama kami di Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Masih lagi bersama saya Nala Huda dan Harith Ashraf. Kami terus bawakan perkembangan selepas pengumuman Istana Negara sebentar tadi mengesahkan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Itu hanya satu daripada banyak lagi persoalan yang belum terjawab. Siapa akan membentuk kerajaan selepas ini? Apa antara manifesto yang sudah pun ditawarkan dan akan direalisasikan oleh kerajaan berikutnya. Untuk kami berikan sedikit gambaran, bayangan apa yang boleh kita jangkakan selepas ini, kita nak bersama dengan rakan tugas Luqman di Bilik Berita untuk ceritakan mengenai dengan komposisi kerusi di Dewan Rakyat. Setelah berhari-hari Luqman berkampung di set Dewan Rakyat, berceritakan tentang komposisi Dewan Rakyat. Sekarang ini saya kira dah semakin jelas gambaran yang kita ada sekarang, Luqman. Ya, pada hari itu, Sabtu Naila, 13 jam saya berada dalam set virtual Dewan Rakyat itu. Tapi semuanya berbaloi untuk kita membawakan keputusan kepada rakyat Malaysia untuk semua 220 kerusi parlimen pada ketika itu. Jadi selepas 5 hari Malaysia memilih dan sekurang-kurangnya 4 hari kita menanti persoalan siapa yang akan bentuk kerajaan, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri ke-10, akhirnya hari ini terjawab. Menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Paduka Raja-Raja Melayu kerana merungkai persoalan ini agar negara dapat bergerak ke hadapan. Jadi persoalan pertama seperti yang Naila sebut sebentar tadi adalah apakah bentuk sokongan daripada segi kerusi ahli parlimen Dewan Rakyat yang diberikan kepada Blok Pakatan Harapan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membolehkan beliau dipilih sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Itu masih lagi belum kita dapatkan pengesahan dan kita akan dapatkan pengesahan dalam masa terdekat ini kerana itu masih lagi belum dikongsikan, termasuk dalam kenyataan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Istana Negara sebentar tadi. Tapi kita ada banyak clue sejak hari ini dan juga beberapa hari lepas berkenaan dengan kemungkinan sokongan kerusi yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membolehkan beliau untuk akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Pertama sekali, seperti yang kita mungkin boleh ingat awal hari ini, kenyataan media oleh GRS, Gabungan Rakyat Sabah, yang antara lain mengatakan bahawa mereka hanyalah bersetuju apa sahaja keputusan dan nasihat Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan demi kestabilan negara dan juga kesejahteraan rakyat. Ini selepas rakan mereka di negeri Bumi Kenyalang, GPS, Gabungan Parti Sarawak, juga mengatakan perkara yang sama. Mereka sebelum ini mengatakan mereka bersetuju untuk kerajaan di gabungan yang terdiri daripada BN, PN, GPS dan GRS mengubah dan mengatakan GPS menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong mengikut kuasa yang diperuntukkan kepada baginda. Jadi kita lihat selepas GPS mengatakan begitu, GRS juga mengatakan perkara yang sama. Dan sudah tentu mungkin yang paling signifikan adalah semalam 24 November jam kira-kira 1:30 pagi, tak salah saya, dikongsikan. Jadi dah masuk hari inilah 24 November 2022, ahli Parlimen UMNO
30 orang yang diundi pada PRU kali ini mengatakan bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO secara sebulat suara memutus untuk menyokong dan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong supaya Barisan Nasional menyokong dan mengambil bahagian dalam kerajaan yang bukan diterajui oleh Perikatan Nasional. Jadi ada clue-cluenya bagaimana kita sampai di sini. Masih lagi belum ada pengesahan berkenaan dengan jumlah kerusi atau ahli parlimen yang menyokong untuk mendirikan kerajaan ini. Tapi berdasarkan kenyataan-kenyataan yang kita saksikan hari ini, selamat mungkin untuk kita andaikan pending pengesahan PH, Barisan Nasional, GPS, GRS dan juga parti yang mesra dengan Pakatan Harapan Warisan yang sudah berkongsikan 144. Tapi kami masih lagi mendapatkan pengesahan. Adakah betul 144? Adakah mungkin lebih lagi ahli-ahli parti bebas? Katanya Larry Seng dari PBM dan sebagainya. Itu kita masih lagi belum pasti. Tapi sudah tentu ia sudah jauh melebihi jumlah sokongan yang diperlukan iaitu 112. Okey, itu bagaimana kita sampai di sini pada hari ini ya, Haris dan juga Naila. Jadi, seperti yang Naila aku kongsikan sebentar tadi, apa yang kita berjangkakan bergerak ke hadapan? Kita mahu membuka lembaran baru. Negara ini agak divided sekarang ini kerana tidak ada satu gugusan atau gagasan yang memperoleh jumlah kerusi yang dominan. Jadi sokongan rakyat daripada segi undi dalam pilihan raya umum pada kali ini agak terbahagi dan divided. Jadi fokus kita sekarang adalah bergerak ke hadapan. Lupakan perbezaan, hormati keputusan yang di-Pertuan Agong dan sama-sama kita menjadikan Malaysia hebat dan terutamanya dalam keadaan yang kita jangka mencabar. Apa seterusnya kalau kita lihat balik apa yang sudah pun dikongsikan sedikit sebanyak tadi, perkara-perkara yang dijanjikan oleh 5 ini. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan juga Warisan. Ini antara manifesto mereka. Sudah tentu kos hari hidup adalah top priority. Bagi Pakatan Harapan, perangi rasuah. Ada juga banyak lagi. Ekonomi belia, generasi tercicir, perkasa wilayah Sabah dan Sarawak. Ini juga penting. Tingkatkan daya saing, ketaksamaan gender dan sosioekonomi wanita. Ini semua perkara yang mereka janjikan kepada rakyat jika mereka berjaya menjadi kerajaan pada PRU kali ini. Barisan Nasional juga sama. Top priority adalah pengurusan kos hari hidup, kemudian kestabilan politik dan kerajaan yang kini menjadi lebih menarik kerana kita lihat jumlah kerusi dan taburan kerusinya agak rapuh. Kita lihat kestabilan kerajaan menjadi antara perkara yang dijanjikan oleh manifesto Barisan Nasional selepas ini. Itu sangat penting. Juga ada membangunkan Sabah Sarawak. Ekosistem kesihatan juga disentuh. Pemerkasaan luar bandar di bawah ini juga disentuh. Pengiktirafan pada wanita. Banyak lagi boleh anda baca di astroawani.com seperti yang Naila kongsikan sebentar tadi. Kemudian mereka yang dikatakan menyokong GPS, juga kos hari hidup dan ekonomi menjadi yang pertama. Pembangunan luar bandar, transformasi ekonomi, latihan modal insan dan keadilan sosial serta agama, tadbir urus cekap berintegriti dan berprestasi tinggi, memangkin kemajuan Sarawak. Ini termasuk sudah tentu MA63 yang sering dibincangkan. GRS juga memperkasakan ekonomi negeri dan rakyat, memperkasakan pengurusan sumber tenaga, pembangunan wanita juga ada di sini. Kita lihat satu tema yang sama, common theme sudah tentu untuk hampir semua parti dan gagasan adalah kos sara hidup. Jadi ini antara cabaran utama yang menanti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Kabinet yang beliau bakal tubuhkan. Ini antara cabarannya. Kos sara hidup yang kita banyak bincangkan sejak beberapa bukan sahaja bulan tapi tahun yang lepas. Naik mendadak. Setakat Ogos naik ke 4.5% inflasi. Ini turun sedikit daripada 4.7% tapi masih lagi lebih tinggi berbanding 4.4 sekitar Julai. Kemudian period normal ini yang hanya di mana average-nya atau puratanya 2 atau 3.3 lebih peratus. Kita masih lagi berdepan dengan masalah kos sara hidup yang tinggi. Ini sudah tentu diperhatikan rapat oleh rakyat. Bagaimana ia akan ditangani oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Ini antara penulisan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namanya Script for a Better Malaysia, Vision and Policy Framework for Action. Panjang ini, lebih 100 muka surat. Tapi ini outline visi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beliau kemukakan untuk mengembalikan Malaysia ke landasan yang betul. Banyak yang di-highlight di sini. Anda boleh baca selepas ini di astroawani.com berkenaan dengan kos sara hidup. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, beliau akan memastikan tiada respons jangka pendek atau knee-jerk reaction. Sebaliknya fokus kepada polisi-polisi yang bukan populis dan berjangka panjang. Beliau berjanji untuk beri lebih fokus kepada golongan M40, golongan luar bandar, melihat semula undang-undang yang lapuk,
hukuman yang lebih berat terhadap rasuah dan penyelewengan ada di dalam ini, dan denda lebih tinggi terhadap mereka yang terlibat dengan rasuah, dan kutipan itu diberikan pada mereka yang termudarat atau terjejas dengan rasuah atau korupsi tersebut. Isu pendidikan juga ada di dalam ini, perubahan iklim dan alam sekitar juga di sini, koordinasi kerjasama antara kementerian, termasuk melihat semula pencen, dana dan rizab wang dalam keadaan krisis seperti COVID-19, mementingkan kebajikan dan kesihatan mental petugas barisan hadapan, termasuk yang doktor kontrak seperti yang terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan. Baik, ini semua janji-janji mereka, terutamanya Pakatan Harapan selaku blok yang terbesar. Tapi kita tunggu dan lihat bagaimana kerajaan baru ini akan mendepani semua cabaran-cabaran baru yang ada antaranya dijangka lebih getir bergerak ke hadapan. Kita jangka dunia termasuk Malaysia akan berdepan dengan kemelesetan ekonomi yang agak serius bermula tahun depan. Cabaran menanti Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebalik kegirangan dan ucapan-ucapan tahniah kepada beliau, penantian yang cukup lama, the work starts now bagi beliau. Angkat sumpah jam 5 petang, kemudian kita nantikan kabinet yang akan ditubuhkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kali ini terkandung pelbagai parti, mungkin lebih banyak parti daripada sebelum ini, dan mereka inilah frontliners untuk menerajui negara dan menangani masalah-masalah kita demi, seperti yang dijanjikan, kesejahteraan rakyat. Kita tunggu dan kita lihat. Naila. Terima kasih Luqman ceritakan tentang komposisi kabinet yang boleh kita bayangkan, apa manifesto tawaran yang boleh kita jangkakan daripada kerajaan seterusnya. Dan saya kira kalau kita bercakap tentang dasar-dasar ekonomi, itu bukan saja yang dinantikan rakyat Malaysia, tetapi saya kira masyarakat antarabangsa seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana agaknya idea-idea yang pernah dibawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pernah menjadi Menteri Keuangan sebelum ini, bagaimana dasar-dasar itu berubah, transformasi idea-ideanya dalam konteks semasa cabaran ekonomi sekarang ini cukup berbeza daripada ketika krisis Asia ketika itu. Sekarang ini krisis yang saya kira lebih kompleks, lebih interconnected lagi. Apa agaknya visi idea dasar ekonomi yang akan dibawa beliau, itu saya kira satu perkara yang menarik untuk kita perhatikan, seluruh dunia akan perhatikan sebenarnya. Sudah tentu berbaki kurang 2 jam sebelum mata kita beralih ke Istana Negara bagi istiadat mengangkat sumpah Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan juga menandatangani surat cara pelantikan dan angkat sumpah taat setia. Kita nak bersama dengan Hasimi Muhammad yang berada di perkarangan pintu 1 Istana Negara. Hasimi, berbaki kurang 2 jam sebelum jam 5 petang ini, bagaimana keadaan di sana? Adakah kita boleh menggambarkan bayangan ada anggota-anggota kabinet ataupun ahli-ahli parlimen yang telah pun menang pada pilihan raya yang lalu akan hadir, ketua-ketua parti dan sebagainya, KSN, Ketua Hakim Negara. Hasimi? Baik, terima kasih Haris dan Naila di studio. Betul, hari ini kita akan menyaksikan satu lagi sejarah telakar buat Malaysia dengan pelantikan Perdana Menteri ke-10, semana kita telah pun tahu secara rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat dan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10, seterusnya orang nombor 1 yang akan menerajui Malaysia. Dan ke arah ketika ini adalah kita melihat kepada kesejahteraan rakyat dan juga bagaimana usaha-usaha untuk memulihkan ekonomi, dan tumpuan ke arah ini adalah seperti mana Haris katakan, lebih kurang 2 jam saja lagi kita akan melihat kepada istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan berlangsung pukul 5 petang ini. Dan ketika ini media yang berkampung sejak pagi, dan kalau ikutkan sudah memasuki hari ke-5 berkumpul di Istana Negara, menunjukkan reaksi yang sangat ceria kerana telah pun menoktahkan tanda tanya siapa Perdana Menteri ke-10. Dan kalau ikutkan, selain kita melihat kepada ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya difahamkan sekitar pukul 4.30 petang akan memasuki pintu 1 Istana Negara, di mana sedia maklum bahawa ini juga laluan rasmi buat mana-mana Perdana Menteri Malaysia sebelum ini untuk memasuki Istana Negara, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga buat pertama kali juga akan
memasuki pintu ini untuk diangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Selain tumpuan kepada Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita juga menjangkakan di mana Haris katakan kita masih lagi melihat kenderaan-kenderaan lain yang akan memasuki Istana Negara, khususnya pintu 1 ini. Kemungkinan kita menjangkakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, juga Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mungkin akan tiba pada bila-bila masa di pintu 1 Istana Negara ini. Dan kalau kita melihat kepada mungkin pemimpin-pemimpin kalangan Pakatan Harapan ataupun individu-individu lain termasuk juga keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim, kebiasaannya kita tidak akan dapat lihat mereka memasuki pintu 1 dan kemungkinan besar akan memasuki pintu 2 untuk mereka menghadiri majlis akad sumpah tersebut. Tumpuan ketika ini adalah untuk kita melihat ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga barisan-barisan kabinet ataupun pemimpin-pemimpin kerajaan yang lain, termasuk di mana kita maklumkan adalah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Itu tumpuan ketika ini. Kalau lihat di belakang saya juga indikasi bahawa pintu 1 masih lagi belum dibuka, maka kita menjangkakan tiada pemimpin yang hadir lagi ketika ini. Namun perkembangannya kita akan terus bawakan dari masa ke masa. Ketika ini juga suasananya panas, tapi boleh sejukkan hati kita kerana kita sudah pun tahu siapa Perdana Menteri ke-10, yang mana tumpuan seterusnya untuk kita lihat pada pembentukan kerajaan persekutuan dan juga pembentukan barisan-barisan kabinet yang akan menerajui Malaysia dalam tempoh 5 tahun lagi. Dan kita memastinya seperti mana yang ditekankan oleh Sri Paduka Baginda, yang menang tidak semuanya menang, yang kalah tidak semuanya kalah. Maka yang paling penting adalah kesejahteraan rakyat perlu diutamakan, dan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 mencorakkan pentadbiran Malaysia, seterusnya memastikan bahawa ekonomi, kos sara hidup dan juga yang isu-isu menghimpit rakyat ini dapat dikurangkan dalam tempoh beliau diberikan tanggungjawab sebagai pemimpin nombor 1 Malaysia. Dan kita akan bawakan semuanya di Astro Awan dan astroawan.com, Haris. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad. Sudah tentu kita menantikan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa, apa yang berlaku di perkarangan di luar dan juga di dalam istana. Saya nak kembali bersama dengan tamu kita, Dr. Zul. Bercakap berkenaan dengan istiadat yang akan berlangsung pada petang ini, saya suka kalau ada kehadiran pemimpin-pemimpin dari ketua-ketua parti itu. Semua ketua-ketua parti itu dijemput hadir bersama-sama menyaksikan sejarah yang bakal tercipta ini. Kerana itulah yang akan menggambarkan perpaduannya kerajaan tersebut. Perpaduan yang bakal dibentuk dalam pembentukan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memberi gambaran dan juga perspektif kepada rakyat itu cukup penting. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berperanan besar pada ketika ini dalam memberi gambaran ataupun menggalas tanggungjawab cukup berat ini. Dr. Zul, melihat kepada nak memberi gambaran kepada rakyat itu. Adakah di Istana Negara ini bakal menyaksikan buat pertama kalinya semua pemimpin-pemimpin, ketua-ketua parti politik bersama-sama di bawah satu bumbung di Istana Negara? Sekiranya itu dilakukan dengan mengundang semua ketua parti-parti politik untuk hadir istiadat mengangkat sumpah pada petang ini pukul 5 petang, itu sesuatu yang patut digalakkan dan patut diterima, ya. Dan sebagaimana yang saya sebutkan pada peringkat awal tadi, hari ini hari yang cukup bersejarah bagi negara kita, kerana pelantikan setelah sekian lama kita menunggu dan kita mendapat sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai kerajaan perpaduan itu. Dan untuk memberi impression yang baik, mesej yang baik kepada keseluruh 32 juta penduduk Malaysia ini, kehadiran ketua-ketua parti itu secara tak langsung mencerminkan solidariti, mencerminkan kematangan mereka, meraihkan perbezaan, dan mereka boleh secara bersama-sama memberikan keutamaan, ya, untuk memberikan pelaksanaan terhadap terutamanya sebagaimana yang dibincangkan pada peringkat awal tadi juga, manifesto yang dijanjikan oleh setiap parti politik yang bertanding ketika tempoh pilihan raya yang lepas. Jadi sekiranya semua ketua parti dapat hadir, ya, memanglah kita semua berbangga kerana ini hari yang cukup bersejarah untuk Malaysia atas kapasiti kerajaan perpaduan itu. Ya, hari yang cukup bersejarah untuk Malaysia dan hari yang detik yang dinanti-nantikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu ini satu penantian sejak lebih 2 dekad. Dan kita menantikan kenyataan pertama beliau sebagai Perdana Menteri ke-10, tetapi ini satu perkongsian yang ingin kami kongsikan juga daripada anaknya, Nurul Izzah, di laman Instagram.
gambar ayahnya sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya ini mungkin tahun 98 ya. Ya. Dr. Zul 99 ya, gambar foto tahun 99 ya. Ya, tapi apa yang menarik perhatian bukan saja gambar ini tetapi caption yang dikongsikan. Dalam hidup di dunia, kita tidak mampu terlepas daripada dugaan. Ketika kalah, kita diduga. Ketika menang juga, kita diduga. Yang pasti, sejak 1998 sehingga saat ini adalah kewajipan untuk kita berpegang terus kepada garis batas perjuangan. Menuntut keadilan, bukan untuk diri kita tetapi sebagai pemangkin kepada perlindungan untuk semua. Cabaran tetap menanti dan selepas upacara angkat sumpah, usaha menyatupadukan teman-teman senegara, meneliti masalah ekonomi yang membelenggu, menarik pelaburan, menerusi rangsangan ekonomi dan bakat tempatan dan membina ummah serta bangsa yang berteraskan keadilan sosial dan kenegaraan yang jitu. Legasi yang kita tinggalkan untuk anak-anak dan generasi masa depan bukannya harta, pangkat mahupun wang ringgit tetapi idealisme dan prinsip perjuangan yang tidak boleh dijual beli. Jadikan masa depan masa kita bersama khair, insya-Allah, itu katanya. Nurul Izzah Anwar, posting yang cukup penting kita fahami juga, menyatupadukan. Dalam konteks perbincangan kita hari ini, tema menyatu padu itu menjadi teras dalam perbincangan kita, Dr. Zul. Okey, difahamkan rakan saya Ibrahim Sani telah pun bersedia di bilik berita. Ada perkongsian berkenaan dengan perkembangan terkini bisnes, sama ada di peringkat saham atau mata wang, bagaimana ketika ini? Okey, belum lagi. Baik, saya nak sambung dahulu perbincangan bersama dengan Dr. Zul. Apa yang disebutkan meniti perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini juga penting untuk kita lihat, memahami gerak kerjanya, bagaimana beliau membawa pasukan daripada Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Bagaimana kita nak memahami bahawa beliau adalah dari UMNO, maksudnya beliau memahami konteks gerak kerja UMNO itu. Beliau juga pernah bersama dengan PAS di dalam Barisan Alternatif Pakatan Rakyat dan juga pada ketika ini di bawah Pakatan Harapan. Nampaknya beliau kenal lawan maupun kawan dan juga pada masa sama berusaha untuk menyatupadukan mereka ini di bawah satu bumbung di Putrajaya itu, Dr. Zul. Sejarah perjuangan yang panjang penuh berliku, berduri sebelum diperkenankan oleh tuanku untuk mengangkat sumpah pada petang ini sebagai Perdana Menteri. Itu perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dan dalam perjuangan ini satu perkara yang kita dapat lihat jelas di sini, ya, memberikan pendidikan, memberikan pengalaman, dan inilah kelebihan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk digunakan bagi mentadbir negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Jadi secara keseluruhannya, Ashraf, yang mahalnya di sini ialah bukan satu perkara yang mudah untuk merintis jalan untuk sampai ke Putrajaya itu dan menuntut pelbagai komitmen, ya, dan juga untuk menuntut pelbagai pengorbanan. Tetapi yang pentingnya, sebagaimana saya sebutkan tadi, ya, beliau sentiasa memikirkan tentang generasi. Beliau sentiasa memikirkan apa yang akan diberikan dan apa manfaat yang masyarakat Malaysia boleh dapat sekiranya beliau terpilih sebagai Perdana Menteri. Jadi secara keseluruhannya, keutamaannya, hala tujuannya ialah memikirkan tentang generasi masa depan. Okey, baik, kita nak bersama dengan Ibrahim Sani, di mana kalau tadi Ibrahim waktu tos tadi market tengah hari belum buka lagi, ini dah lepas pukul 2 petang dan kita lihat sudah tentu market bermain dengan sentimen. Bagaimana pengumuman yang dibuat oleh Istana Negara, kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara itu memberi impak kepada pasaran, mata wang ringgit dan sebagainya. Ibrahim Sani? Terima kasih Ashraf dan juga Nailah. Pergerakan FBM KLCI kini berada dalam keadaan yang sangat positif.
market telah pun rally 47 mata ataupun meningkat sebanyak 3.32% dan akan mencecah 1,500 mata dalam jangkaan terdekat ini. Dan untuk memberikan gambaran apakah impak secara menyeluruh terhadap ekonomi Malaysia, kita kena tengok trending dia sebenarnya. Ini adalah one day effect. Kalau kita tengok sepanjang kita tak ada kerajaan, sepanjang kita tak ada Prime Minister, daripada hari Isnin hinggalah ke hari pagi tadi, market sebenarnya memang wait and see, dia akan kekal pada 1425 dan 150. So this market has been on a wait and see trajectory for 1 week. Tapi kalau kita tengok balik, kalau 3 bulan, it's actually, this is the story of our economy. Since notification yang ada election sekitar pertengahan bulan Oktober, pasaran telah pun menyaksikan bahawa terdapat penyusutan yang sangat mendadak daripada 1,500 mata hinggalah ke 1,375 mata. So sud sebanyak 100 mata. This is actually quite important, ya. So the market has been dropping. They sell, whole position. Kemudian dia akan wait and see dekat sini. As you can see, the entire month of November, wait and see, and then boom. Now is the time to buy, basically, by institutional investors and foreign investors as well, not necessarily retail investors. That's why pada hari ini, kalau kita tengok, diorang dah nampak, okey, jelas ada kerajaan, ada Perdana Menteri baru. Pakatan Harapan telah pun memberi satu signal kepada pasaran yang mereka ini pro-business dan pro-investor, especially high-quality investor, macam mana kita ada temu ramah ataupun wawancara pagi tadi bersama dengan Datuk Dr. Rais, iaitu Ketua Pegawai Urusan ME Research. They want good investors coming in. Pakatan Harapan dah beberapa kali dah cakap, dia akan invite good investors. So this has resulted in an uptick of 46-47 points setakat ini, dan tidak mustahil untuk kita menyaksikan pasaran rally sehingga 1,500 mata. So again, 3 months, wait, sell, hold position, wait and see, and then now is the time to buy, and the pasaran saham naik. On top of that, kalau kita tengok ringgit dolar, this is very important, ya, sebab ringgit dolar ni kalau kita tengok, kalau sepanjang setahun ini daripada November hingga sekitar April ataupun sebagainya, FOMC pun meningkatkan diorang punya interest rate, Malaysia pun meningkatkan interest rate. So dia sebenarnya lemah sehingga 4.7 at one point, and only now is strengthening. But the drama is actually what has happened in the past 1 day sebenarnya. As you can see, daripada 5.6, 5.57, dia terus kukuh kepada 4.50 ringgit to $1, and it's going down even further tau sebenarnya. So kita kena meneliti tentang what is going to happen in the next 12 hours. Ya, 4.57, it drops to 4.50. Tak mustahil kalau dia turun lagi. So impact terhadap ringgit dan juga impact terhadap pelaburan FBM KLCI sangat bagus ataupun sangat memberangsangkan. Ternyata Malaysia Incorporated wants a government, and it gives a signal or indication that the kind of government that they want is this kind of government. Kembali pada Ashraf dan juga Naila. Okey, baik. Terima kasih Ibrahim. Sudah tentu pasaran ini bermain dengan sentimen good mood. Apabila good mood, kita dah tahu maksudnya kerajaan itu bakal terbentuk, Perdana Menteri itu akan mengangkat sumpah. Ianya memberi cerminan, reflect kepada pasaran saham dan juga seperti yang Ibrahim katakan tadi, termasuk dalam ringgit dan sebagainya, keyakinan kepada pelabur. InsyaAllah kita ingin melihat pelaburan bukan takat pelaburan biasa-biasa, tapi pelaburan yang berkualiti tinggi, mencipta peluang pekerjaan yang lebih baik, perkongsian teknologi, meningkatkan, sekaligus menangani pengangguran dan sebagainya, Naila. Ya, itu sentimen di pasaran yang saya kira satu langkah kanan buat kerajaan baharu, tetapi cabarannya selepas ini bagaimana untuk kekalkan sentimen yang positif itu. Dan bercakap tentang sentimen di pasaran itu, saya kira itu menjadi pengukur buat mereka yang memerhati turun naiknya sentimen di Malaysia ini, khususnya bagi mereka yang berada di luar negara. Kalau masyarakat antarabangsa ini, mereka juga ingin melihat pasaran atau sentimen di pasaran itu yang positif. Tetapi kalau kita bercakap khususnya sama ada melihat kepada kerajaan yang stabil atau tidak, bagi masyarakat antarabangsa ini, mereka juga melihat kepada personaliti tokoh, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang memainkan peranan besar untuk memastikan sentimen
masyarakat dunia itu kekal positif terhadap Malaysia. Bagi Dr. Zul, kalau kita nak melihat kepada peranan yang dimainkan, personaliti yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ini di peringkat antarabangsa. Beliau bukan nama berasingan lagi, beliau sudah pun mencipta namanya di peringkat global sejak 1990-an lagi sebagai Menteri Keuangan, malah diangkat sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia dahulu. Tapi sekarang ini bagaimana untuk kekalkan standard itu sebagai Perdana Menteri pula, naik ke standard yang lebih tinggi. Banyak lagi tekanan yang dihadapi. Seluruh dunia perhati sekarang ini. Apa peranan ataupun tekanan yang dihadapi beliau dan apa mungkin tanggapan yang sudah pun ada dalam kalangan masyarakat antarabangsa terhadap beliau? Ya, Naila, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai jaringan kenalan antarabangsa yang baik. Ya, dan sebagaimana yang dibentangkan tadi dengan pengumuman itu oleh pihak istana sebentar tadi, maka kita dapat lihat secara keseluruhannya foreign investor ini yang Malaysia perlukan pada hari ini, ya, untuk memberikan satu keyakinan, sebab sebelum ini mereka tidak ada satu keyakinan yang kukuh untuk melakukan foreign pelaburan di Malaysia. Jadi dalam konteks ini, apa yang jelasnya di sini ialah betul ada jaringan kenalan antarabangsa yang baik, tetapi cabarannya sekarang ialah bagaimana pemilikan jaringan antarabangsa yang baik dengan banyak negara, dengan banyak pelabur ini boleh mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada negara Malaysia dalam konteks untuk menarik lebih ramai pelabur asing yang sebelum ini kurang keyakinan untuk melabur di Malaysia akibat daripada kemelut politik yang ada di Malaysia, ya. Jadi yang penting ialah bukan setakat pemilikan kenalan jaringan di peringkat antarabangsa, tetapi apa kita sebagai warga negara Malaysia boleh dapat daripada jaringan yang baik itu, ya. Dan kita mengharapkan satu indikator lonjakan dari sudut pelaburan dana asing ke Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang ini. Sebab itu boleh menyelesaikan hal yang berkaitan dengan inflasi, hal yang berkaitan dengan kos sara hidup, hal yang berkaitan dengan pemindahan teknologi, dan kita juga bercakap pada hari ini hal yang berkaitan dengan ekonomi digital, ya. Itu secara keseluruhannya. Antara saya nak kongsikan sedikitlah apa yang dikatakan oleh Prof Wong Chin Huat menerusi Facebook. Beliau menyatakan beliau menggariskan ada 3 perkara. Salah satu perkara yang dinyatakan apa yang perlu menjadi keutamaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini adalah untuk mengadakan mesyuarat bersama dengan semua ketua menteri, menteri besar, dan menyatakan his government's intention, bagaimana pelaksanaannya nak dilakukan oleh pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, termasuklah bersama dengan Sabah dan Sarawak, dan juga melibatkan 4 kerajaan negeri di bawah PAS pada ketika ini. Ini perkara-perkara penting yang perlu dilakukan, diutamakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dr. Zul, sebelum kami melepaskan Dr. Zul kerana Dr. Zul mempunyai urusan yang lain, mungkin mengakhiri perbincangan kita inilah, menuju ke hadapan, nasihat bukan sahaja kepada pemimpin pemain politik, tetapi kepada rakyat itu untuk bersikap lebih matang dalam berpolitik. Kerana akhirnya yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua, berpada-pada dalam berkempen. Kalau kita lihat kempen yang hasut-menghasut, kempen yang bersifat terlalu negatif ini, tidak meletakkan dasar sebagai keutamaan, akhirnya pembentukan kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan. Kita perlu saling bekerjasama dalam pembentukan kerajaan ini, Dr. Zul. Baik, secara keseluruhannya, bagi untuk tempoh 5 tahun akan datang ini, kita perlu berjiwa besar untuk menerima dan melaksanakan apa yang telah dirancangkan oleh pihak pemimpin dan sebelum ini yang bakal membentuk kabinet, ya. Dan hal yang berkaitan dengan keutamaan itu tetap kekal keutamaan kepada pengundi, kerana itu yang dimahukan oleh pengundi, ya. Dan hal yang berkaitan dengan apa benda ni, buang yang keruh ambil yang jernih, dan
yang menang tak semuanya menang, yang kalah tak semuanya menang, kalah ya. Bukan mudah untuk diterjemahkan dalam tingkah laku kita untuk tempoh 5 tahun akan datang, termasuk pemimpin politik dan juga warga negara Malaysia. Jadi secara keseluruhannya kita perlu ada sentiasa memikirkan bahawa kita ini ada negara, kita perlu memikirkan bahawa kita ini adalah bangsa Malaysia, dan kita perlu sebagaimana yang di Ashraf sebutkan tadi itu ya, hal-hal yang berkaitan dengan menyerang peribadi, hal yang berkaitan fitnah ya, hal yang berkaitan dengan pemisongan fakta-fakta, itu semua perlu dielakkan ya, sebab itu seolah-olah menjadi satu yang berleluasa ketika tempoh kempen pilihan raya. Jadi penuhi dengan etika, penuhi dengan moral ya, penuhi dengan hal-hal yang boleh meyakinkan bahawa kita semua 32 juta penduduk Malaysia ini boleh hidup dalam sebuah negara, dan negara yang bernama Malaysia ini bertuan, dan kita ialah tuan kepada negara Malaysia ini. Kita ada tanggungjawab. Jadi berikan kerjasama, bersolidariti, dan terus memandang ke hadapan sebagai bangsa Malaysia. Okey, Ya, baik. Terima kasih untuk nasihat itu, kata-kata semangat untuk Malaysia bergerak ke hadapan, kerana kita berdepan dengan banyak ketidaktentuan. 5 hari sahaja tempohnya, tetapi rasa macam lama betul menanti-nantikan keputusan itu, dan mungkin kita akan mutamatkan penantian itu. Banyak lagi persoalan-persoalan akan terjawab dalam masa terdekat. Kita berbaki kurang 2 jam saja sebelum berlangsungnya acara angkat sumpah di Istana Negara. Dan bercakap tentang itu, ini satu kenyataan yang baru saja dikongsikan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields, Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Amizam Haji Abdul Syukur, mengenai dengan kawalan keselamatan sempena pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-10 di Istana Negara, yang mana sempena istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia, serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan berlangsung pada jam 5 petang hari ini di Istana Negara. Ibu Pejabat Daerah Brickfields menasihati orang ramai, khasnya penyokong parti politik, untuk sentiasa mematuhi undang-undang bagi memastikan proses demokrasi dan pelantikan ini berjalan dengan lancar. Tindakan tegas akan diambil oleh PDRM khasnya Polis Brickfields bagi mana-mana penyokong parti politik yang melakukan sebarang provokasi atau menimbulkan sebarang isu termasuk perkauman dan agama. Turut dinasihati untuk tidak memuat naik sebarang posting atau apa jua sisipan di media sosial yang boleh mendatangkan kegusaran atau salah fahaman pada masyarakat umum. Orang ramai turut diingatkan supaya tidak membawa sebarang spekulasi serta tindakan yang menyalahi undang-undang. Mesej yang cukup tegas dengan berbaki kurang 2 jam sahaja sebelum berlangsungnya istiadat mengangkat sumpah di Istana Negara. Detik yang cukup bersejarah bagi Malaysia untuk kita mengangkat Perdana Menteri baharu ke-10, dan selepas penantian 5 hari, janganlah kita memulakan langkah kiri buat istiadat angkat sumpah ini. Mesej yang cukup tegas, mematuhi undang-undang, memastikan proses demokrasi dan pelantikan ini berjalan dengan lancar. Ya, Naila, sudah tentu kami di Ashraf Awani akan terus membawakan program Malaysia Memilih ini sepanjang hari ini untuk kita meneliti banyak perkara, termasuklah pada jam 5 petang nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim istiadat angkat sumpah dan juga cara menandatangani akur janji dan juga penyampaian watikah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 langsung dari Istana Negara. Kami akan pass baton kepada rakan setugas kami Zulfitri Yusof dan juga Ehsan Yahya selepas ini. Sekian saja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Teruskan bersama kami, saya Haris Ashraf Hasnan dan saya Naila Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.